Semua orang kata aku murid yang bodoh. Aku pelajar yang lemah. Aku pelajar yang tidak ada masa depan. Itu dialog yang biasa kita dengar. Tetapi pada hari ini cikgu nak bawa satu tajuk buat kamu semua. Budak yang lemah semasa kecil tetapi berjaya apabila dewasa nanti. Apa lagi? Jom kita kongsi bersama. Pertama, Adam Khoo. Dia merupakan warga Singapura. Sewaktu kecil, dia suka bermain video game dan menonton televisyen. Dalam sehari, dia boleh berada di hadapan televisyen selama beberapa jam tanpa ada rasa jemu. Di sekolah, Adam Khoo digelarkan sebagai budak yang bodoh. Dia pernah disingkirkan dari sekolah kerana keputusan peperiksaannya yang sangat teruk. Kerana tidak ada sekolah yang mahu menerimanya, dia terpaksa masuk ke sekolah yang mempunyai rekod terburuk di Singapura. Kemudian, ketika dia nak mahu masuk ke sekolah menengah, dia telah ditolak oleh 6 buah sekolah yang terbaik di Singapura kerana rekod akademiknya yang terlalu buruk itu. Kegagalannya dalam akademik tidak melunturkan semangat juang Adam. Dia berusaha bersungguh-sungguh dalam bidang perniagaan dan pada peringkat bawah dengan cita-cita untuk menjadi orang yang kaya pada usia yang muda. Usaha bersungguh-sungguh Adam menampakkan hasil kerana ketika berusia 26 tahun, dia telah memiliki 4 perniagaan raksasa dengan keseluruhan asetnya bernilai 60 juta. Nombor 2, Bill Gates. Siapa yang tak kenal dengan Bill Gates ataupun lebih dikenal sebagai William Henry Gates III. Beliau bukanlah seorang yang pintar semasa di zaman persekolahannya. Beliau memulakan kerjayanya dari peringkat bawah rendah sebagai seorang pembantu pejabat ataupun lebih dikenali sebagai office boy. Cemburu dengan kejayaan rakan-rakannya, beliau berusaha keras untuk maju dan akhirnya bersama Paul Allen, beliau menubuhkan rangkaian Microsoft dan muncul sebagai orang yang terkaya di dunia selama 13 tahun berturut-turut dari tahun 1995 hingga 2007. Jika di negara ini ramai yang pencen sebagai pembantu pejabat, tapi Bill Gates dari seorang pembantu pejabat menjadi seorang yang terkaya di dunia. Hebatnya Bill Gates. Nombor 3, Mark Zuckerberg. Mark bukanlah seorang yang terlalu pintar semasa zaman kecil, tetapi beliau berusaha untuk memperbaiki kelemahannya hingga dapat melanjutkan pelajarannya di Universiti Harvard. Semasa universiti, beliau telah mencipta sistem rangkaian yang menghubungkan mahasiswa dan sedikit demi sedikit rangkaian itu dikembangkannya menjadi Facebook. Mark pernah menolak tawaran yang ingin membeli syarikat Facebooknya pada harga 10 juta US dan kemudian dari syarikat Yahoo yang juga ingin membeli Facebooknya pada harga 100 juta tetap ditolak olehnya. Kini, tiada siapa yang menyangka Mark yang tidak pintar ketika masa kecil telah muncul sebagai antara bilion yang tersohor pada usia 27 tahun. Tokoh keempat, Abraham Lincoln. Kisah Abraham Lincoln merupakan contoh klasik orang-orang yang benar-benar berani untuk gagal dan akhirnya dapat bangun untuk menebus kegagalannya itu. Beliau berasal dari keluarga yang miskin di Amerika dan tidak begitu pintar di awal persekolahannya. Beliau juga pengidap penyakit autisma. Dalam kehidupannya, beliau sering gagal. Perniagaannya muflis, gagal untuk menjadi anggota Kongres dan pernah bertanding untuk menjadi presiden tetapi gagal. Akhirnya pada tahun 1860, berkat usaha bersungguh-sungguhnya, beliau dilantik sebagai Presiden Amerika yang ke-16 dan salah seorang presiden yang paling berjaya dalam sejarah Amerika. Nombor 5, Thomas Alva Edison. Suatu hari, seorang kanak-kanak berusia 4 tahun yang telinganya sedikit pekak dan tidak pintar di sekolah pulang ke rumahnya membawa secebis kertas dari gurunya. Ibunya membaca kertas tersebut. Di atas kertas itu tertulis, Tommy pelajar yang sangat bodoh di sekolah.
Kami minta ibu untuk memberitahunya supaya tidak perlu datang ke sekolah lagi. Itu yang tertulis di kertas. Namun si ibu terkedu membaca surat dari sekolah itu. Hatinya berkata, anak aku Tommy bukanlah anak yang bodoh. Biar aku sendiri yang mendidik dan mengajarnya. Siapa yang sebelumnya menyangka bahawa anak kecil yang telinganya sedikit pekat dan bodoh dan juga mempunyai penyakit autisma ini hingga diminta meninggalkan sekolah, akhirnya menjadi seorang saintis genius. Siapa sangka apabila besar Edison muncul sebagai seorang saintis terkemuka dunia yang mencipta lampu, fonograf dan kamera. Jawapannya adalah ibunya. Ibunya Nancy Edison tidak menyerah begitu sahaja dengan pendapat pihak sekolah bahawa anaknya bodoh. Sebaliknya, beliau sendiri yang mendidik Thomas untuk menjadi seorang saintis yang paling genius. Tanpa budak yang separuh pekak ini, mungkin kita masih menggunakan lilin hingga ke hari ini. Nombor 6. Albert Einstein. Siapa yang tidak kenal dengan nama ini? Sehingga kini ramai ilmuwan yang terlalu kagum dengan kepintaran luar biasanya yang menyebabkan beliau pernah mendapat anugerah Nobel. Semasa kecil, siapa akan menyangka seorang kanak-kanak yang kelihatan bodoh dan lambat bercakap akan menjadi seorang manusia yang paling pintar di dunia. Siapa yang menyangka kanak-kanak pengidap autisma sepertinya dan sering dimarahi oleh guru kerana lalai dalam pelajaran. Tapi kini sekarang menjadi orang ramai masih mengkaji bagaimana dia menjadi secerdik itu apabila dewasa. Nombor 7. Louis Braille. Louis tidak pernah bersekolah. Pada usia 3 tahun, matanya pula buta. Tapi keinginannya untuk menjadi manusia cerdik begitu kuat. Akhirnya, beliau berjaya mencipta huruf untuk membantu orang buta membaca. Huruf yang diciptanya dikenali sebagai huruf Braille, mengambil sempena namanya. Sekarang, siapa yang tidak tahu mengenal huruf tersebut? Ini kerana jasa Louis yang terlalu banyak dalam bidang ini. Sebagai kesimpulannya, jika ada yang menganggap kamu insan yang lemah, kamu murid yang bodoh, kamu pelajar yang tidak cemerlang, buangkan kata-kata itu. Ambil contoh tokoh-tokoh yang hebat ini sebagai pembakar semangat kepada kamu untuk terus berjaya. Tidak ada erti kegagalan selagi ada usaha ke arah untuk mencapai kejayaan itu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua.